Menyedari tuntutan tinggi untuk memenuhi DNA bola sepak Korea daripada Panggon, Brandon buat persediaan awal dalam usahanya menambat hati jurulatih yang membawa Malaysia ke Piala Asia 2023 itu. I've obviously watched their games before, and I went to the stadium at Bukit Jalil when they played Bahrain, and they play a very high pressing game, a high intensity game, and that's the type of football that I love to play. Always high pressing and always in the face of the opponent. So for me, it's going to just be able to understand what he wants and do that quickly, and hopefully we can all come together as a team and prove how good we can be. Apapun pemilihan pemain untuk kem latihan pusat kali ini mencuri perhatian kerana Panggon menampilkan kelainan dengan 3 pemain daripada skuad bawah 23 tahun negara turut tersenarai. Mereka ialah penjaga gol Rahadi Azli Rahalim, pertahanan Azam Azmi Murad dan pemain tengah Mukhairi Ajmal. So we try to build our own Malaysian DNA now. So I want to see their reaction if they are fit or not. So I think generally I'm very happy with this squad. Seems very strong. Yeah, I feel very good. So we just try to keep moving forward to preparation for the little bit long term. Okey, bersama rakan setugas Zuhaimi Zana Azam yang berada di Wisma FAM Kelana Jaya untuk mengikuti sesi latihan tadi. Okey, Zul, desas-desus mengatakan Brandon Gan dijangka menjadi Kapten Harimau Melaya di Kings Cup nanti. Betul ke? Okey, Ed, itu antara soalan yang ditanya oleh kami kepada Kin Panggon maupun Brandon sendiri mengenai calon Kapten skuad Harimau Melaya selepas Farizal Malias tidak disenaraikan, mahupun pemain seperti Safiq Rahim, Adi Zafwan. Tetapi apa yang boleh dikongsikan ketika ini, calon kapten masih dibincangkan oleh barisan kejuratian skuad Harimau Melaya. Tetapi saya nampak ada orang kata tanda-tanda untuk Brandon menjadi salah seorang calon sebagai kapten skuad kebangsaan ketika ini ataupun untuk kejohanan jemputan Piala Raja Thai yang akan berlangsung di Chiang Mai. Dan soalan itu ditanyakan juga kepada Brandon, tetapi fokusnya ketika ini adalah untuk mendapatkan rentak di peringkat antarabangsa terlebih dahulu. Sebab beliau sudah lama tidak beraksi ataupun berada dalam skuad kebangsaan setahun ataupun setahun lebih ataupun 2 tahun. Itu menjadi matlamat dan juga perkara yang ditekankanlah oleh Brandon sendiri sebelum memikirkan mengenai kapten. Tetapi kalau tanya saya, Brandon salah satu calon the best untuk menjadi Kapten Harimau Melaya. Mungkin Ed ada calon lain ke macam mana? Tak ada. Saya pun pilih juga Brandon sebab nice and good to see him back dengan skuad kebangsaan lah. Sebab dah lama tak tengok dia beraksi kan. Okey, dah lama kita sentuh tentang Brandon ni. Betul, kan Zul. Selain Brandon, apa lagi antara tumpuan semasa pantauan Zul dan Zul punya spy mission kat sesi latihan pertama Harimau Melaya menjelang Kings Cup tadi? Of course, pemain yang tak ada dalam skuad kebangsaan. Sebelum itu yang ditanya oleh Ed, itu yang menjadi perhatian saya. Sebab kalau ikutkan dalam senarai panggilan kali ini, Kin Panggon menyenaraikan 25 pemain. Tetapi pada hari ini, 2 pemain tiada dalam sesi latihan pertama. Yang mungkin saya boleh kongsikan ialah Syarul Saad disebabkan masalah kesihatan. Tetapi pemain ini lapor diri bersama skuad kebangsaan pada mungkin sebelah tengah hari tadi. Tetapi beliau dikecualikan pada sesi latihan kerana seperti saya katakan masalah kesihatan. Tidak serius, tidak melibatkan kesihatan yang memerlukan rehat lama tetapi pada hari ini saja beliau diberi pengecualian ataupun diberi pelepasan. Seorang lagi pemain yang tak ada dalam skuad kebangsaan kali ini ialah atau tiada dalam panggilan hari pertama ialah Dion Coles, di mana Kin Panggon mengesahkan pemain warisan negara ini akan terus berangkat ataupun akan terus terbang ke Chiang Mai untuk menyertai skuad negara sebelum menghadapi aksi pertama. Dan kalau tanya saya, itulah antara perhatian dan tumpuan saya, misi risikan yang saya lakukan pada hari pertama latihan skuad Harimau Melaya kali ini. Sebab Dion terus ke Chiang Mai lah kan dan menyentuh tentang Chiang Mai kan. Zul rasa bila skuad Harimau Melaya dijangka bertolak ke sana? Okey, mereka mempunyai jadual yang sudah disediakan
di mana skuad negara akan mengharungi peranan pertama tak silap saya pada 22 sebelum 25 hari bulan. Saya difahamkan mereka akan berangkat lebih 2 ataupun 3 hari lebih awal, iaitu pada 19 ataupun 18 September. Tetapi ia bergantung kepada mungkin persiapan dan juga senarai akhir yang akan dimuktamadkan. Mana tahu mungkin esok ataupun lusa ada pemain yang akan diganti, tetapi mungkin dalam seri 2 ni mereka akan memutuskan tarikh dan juga orang kata waktulah mereka akan berangkat ke Thailand. Tetapi apapun keseluruhannya, aksi di Kings Cup nanti akan menjadi medan terbaiklah untuk skuad Harimau Malaya ataupun Kim Panggon mengenal pasti pemain yang boleh dibawa ke Piala Asia. Kerana seperti yang kita katakan, 8 pemain baru berada dalam skuad ini, 3 pemain daripada skuad ber-23, pemain baru seperti Declan Lambert, Zafri Yahya juga menjadi perhatian yang sebelum ini tidak mendapat ataupun mungkin tidak lepasan skuad kebangsaan. Itu antara benda-benda yang akan menjadi perhatian ataupun topik utama untuk kem latihan pusat kali ini. Okey Zul, soalan terakhir saya, soalan yang agak serius ya, memang sangat serius. Saya nak tahulah, ni memang soalan penting. Lagu K-pop apa yang dimainkan di stadium tadi atau pada sesi latihan tadi, Zul? Ada lagu ke tak? Okey, lagu ada. Cuma saya tak pasti K-pop ke tak sebab saya ada macam trace apa kata muzik yang dimainkan oleh fitness coach skuad kebangsaan yang mana lagu dia bukan K-pop Oh. Ini saya rasa Latin. Macam mana nak sebut ni ya? Ekame la culpa. Dia punya penyanyi lah Luis Fonsi and Demi Lovato. Zul, boleh nyanyi sikit tak? Ingat tak tune tu macam mana? Alamak, saya lupa lah. Tapi dia seakan-akan macam apa tu? Lagu Despacito. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Tapi so diorang hari ni Latin sebab kalau kita tahu skuad kebangsaan ber-23 seorang daripadanya adalah jurulatih daripada Sepanyol. Mungkin dia mahu beri vibes Latin ataupun Spanish dalam skuad kebangsaan kali ini. Mungkin klise K-pop kan untuk hari pertama. Mungkin hari kedua, hari ketiga kita nantikanlah lagu Blackpink ke BTS ke lain-lain lagi kumpulan K-pop kan. Dia ikut coach lah, ikut mood, ikut hari dan ikut latihan. Apa lagu yang sesuai. Best lah konsep tu untuk Harimau Malaya. Okey, terima kasih Zul atas penjelasan itu semua tadi. Thank you, nyanyi sikit tadi pun belanja kita. Selamat Hari Malaysia Zul. Selamat Hari Malaysia, nasib tak hujan ni. Nasib baik.